Assalamualaikum guys, welcome back. Alright, aku ada dapat request daripada kawan-kawan kita untuk kita bersembang, untuk aku bersembang pasal satu isu ni berkenaan dengan masjid, yang mana benda ni sebenarnya dah pun viral dekat media sosial. Tengok VIP datang, tak boleh dapat masuk. Orang dah mula marah. VIP lepas masuk. Kita orang ni dari sini dari 12 suku tak dapat masuk. Peraturan ni sejawab lah orang kat akhirat. Dan itulah yang akan diputuskan sama dengan ada kabel boleh masuk. Kisahnya dekat dalam video ni kita dapat tengok layanan pihak masjid terhadap seorang VIP yang mana walaupun katanya datang lewat tapi tetap juga dapat masuk ke dalam masjid. Tapi dalam masa yang sama kita dapat tengok juga mereka-mereka yang bukan VIP tetap masih lagi kena queue dan tak tahu nasib sama ada diorang dapat masuk ataupun tak dekat dalam masjid tu. Even dekat dalam tu pun kita dapat dengar suara si perakam yang meluahkan rasa tak puas hati juga sebab dia pun tak dapat masuk. Sebelum aku bagi aku punya komen dan juga pandangan aku pasal isu ni, elok kalau kata kita baca dulu pandangan daripada sebahagian netizen dan kemudian aku akan share juga apa yang pihak masjid bagi respon pasal benda ni. Kesian, government buat SOP, AJK masjid kena hina. Ada dua masjid yang solat Jumaat dekat rumah aku. Satu tu kena daftar dan satu first come first serve. Dua-dua ada pros and cons. Masjid yang first come first serve pukul 11 lebih dah penuh, tutup pagar. Dia advantage kepada golongan yang tak kerja tetap seperti pesara atau yang kerja sendiri sebab diorang boleh datang awal pukul 11 pagi. Kelemahannya untuk orang yang tak boleh datang awal memang tak ada harapan. Yang kena register pula dia akan gile-gile dekat dalam senarai setiap minggu supaya at least dalam senarai tu tak adalah sampai 3 minggu tak solat Jumaat. Dia punya masa untuk hadir pun sebelum 12.30 tengah hari. So yang kerja tu ada harapan dah nak pergi. Aku rasa Masjid Putra cuba untuk buat dua-dua cara. Setengah berdaftar, setengah first come, first serve. Tapi apa boleh buat, mana-mana kaedah dipakai, mesti akan ada orang tak dapat dan marah. Kesian AJK Masjid jadi punching bag. Padahal government yang buat SOP. Sesungguhnya VIP di sisi Yang Maha Esa itu adalah yang awal datangnya ke rumahnya. Yang datang lambat, bervelfire, berbodyguard, berdriver ni tak ada nilai sikit habuk pun. Mohonlah insaf wahai pengurusan masjid. Maaflah, saya pun tak setuju potong-potong queue ni. Tapi kadang kena fikir juga. Orang VIP datang nak melawat atas kerja, mungkin nak tengok macam mana SOP tempat tu. Orang ramai ke tidak. Lepas tu nanti kena pergi tempat lain. Terburu-buru. Kadang-kadang memang tak boleh nak samakan mereka dengan kita. Tengok baju dia pun baju kerja, bukan t-shirt ataupun baju Melayu lepas mayan terus balik rumah. Entahlah. Daftar awal tapi masuk lambat. Orang dah khutbah baru nak masuk. VVIP lah katakan, bawa velfire ada driver. Kalau dapat lambat, jangan bagi masuk. Yang datang awal patut bagi masuk kalau dah full vaksin pakai mask bawa sejadah. Dan menurut wakil masjid, yang pertama sekali mereka meminta maaf di atas salah faham dan juga kekeliruan yang berlaku. Menurut dorang lagi, VIP yang diviralkan tu sebenarnya dah pun bagi tahu ataupun dah pun menempah slot untuk bersolat dekat masjid tu. Jadinya pihak masjid memang dah sediakan ruang untuk VIP tu datang ke masjid dan menunaikan solat. Tambah pihak masjid lagi, VIP tu dah bagi tahu dia nak datang pukul berapa, jadinya itu memudahkan urusan pihak masjid dan pihak masjid menasihatkan kepada orang ramai supaya berbuat perkara yang sama juga, iaitu tempah slot sekiranya korang nak bersolat dekat masjid sana lah. Untuk rekod, pihak masjid memang ada sediakan kuota untuk mereka yang nak tempah ataupun nak booking slot untuk bersolat dekat masjid tu dan juga untuk mereka yang datang secara walk-in. Kalau tanya aku, pandangan aku sebenarnya bercampur bau juga. Aku memang ambil masa yang lama untuk aku fikir apa sebenarnya aku nak share dengan korang. Yang pertama sekali, aku memang setuju dengan sistem yang diamalkan oleh pihak masjid buat masa ni, iaitu aku setuju sistem kuota dan juga walk-in yang diperkenalkan. Tapi dalam masa yang sama, aku tak boleh nak nafikan yang aku memang rasa sentap bila aku tengok VIP tu datang, lepas tu terus walk masuk dekat dalam surau tu ataupun masjid tu, dan kemudian kita boleh nampak, tak tahulah, mungkin pembantu peribadi dia yang pakai baju merah tu kan, masuk macam tu je dengan selamba. Sedangkan kita dapat tengok para jemaah sedang beratur dan menunggu sama ada diorang dapat masuk ataupun tidak ke dalam masjid tu. Tapi pada waktu pandemik macam ni, aku rasa pandangan yang kita nampak dekat dalam video yang viral ni sebenarnya pandangan yang normal. Contohnya macam aku, masa aku nak pergi solat Jumaat dekat satu masjid dekat Gombak beberapa bulan lepas, kalau tak silap aku waktu bulan puasa ataupun
waktu bulan puasa. Minggu pertama aku tak dapat masuk sebab aku datang lewat, dan walaupun dekat masjid tu dah sediakan bilik ekstra untuk mereka yang datang secara walk-in, tapi tetap penuh juga. Maka baliklah aku dengan perasaan yang kecewa. Pada aku memang rasa upset dan aku rasa kesal. Tapi mungkin rezeki aku untuk tambah pahala lebih sikit pada waktu tu Allah tak makbulkan, dan aku terpaksa solat biasa sahaja. Minggu kedua, aku datang memang awal gila, dan Alhamdulillah aku dapat masuk, dan pihak masjid bagi aku untuk masuk dekat bilik ekstra tu lah. Dan aku adalah antara orang yang terakhir yang dapat menunaikan solat dekat bilik ekstra tu. Dan selepas tu memang kota ditutup lah. Entahlah, kalau ikutkan pandangan selfish aku rasa memang pihak masjid perlu buang kasta pangkat, kuasa dan juga politik. Sebenarnya boleh je kalau kata nak sumbat para jemaah yang datang tu, sebab masjid tu sebenarnya besar. Cumanya aku faham juga kalau terjadi apa-apa, sebagai contoh terjangkit ke apa benda kan, yang akan menanggung ataupun yang akan menjawab ialah pihak pengurusan masjid, bukan para jemaah. Kalau kena denda saja tak apa, kita sendiri boleh tontong duit untuk kita bayar denda tu. Tapi masalahnya kalau kata benda tu melibatkan nyawa, macam mana? Waktu tu aku confirm memang pihak pengurusan masjid akan rasa menyesal dengan tindakan orang yang melonggarkan SOP. Tu on the way tu aku dapat tengok ada orang jual pakai custom menarik tu. So kita pergi tengok dia jual apa. Kita support-support sikit lah. Kau ingat senang ke? Panas gila tau pakai benda tu. Ya? Air apa tu? TX. TI? Nanti dia lah pakai TX lah. TI dah? Bagi nak berapa dua? Boleh dua. 3 botol RM16. Bagi 3. Bagi minum. Yang ada tambah air. Yang tu abang ada tambah air sikit. Oh ya ke? Ni tambah air? Yang ni saya dah tambah air. Yang tu dok abang balik kena tambah air. Oh, kena tambah air. So yang ni yang dah tambah air punya. So kita minum yang ni lah. Okay, terima kasih bang. Terima kasih. Kau murah rezeki. Dilem. Tak apa. Tak apa, ambil. Okey, masih bang. Okay. Promote sikit kat mana ni? Mas. Siapa nak beli? Ni dekat tepi Petron jalan nak pergi KMC. Tepi Petron jalan nak pergi KMC. Depan Wisma. Alright. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini first time lah kalau tanya aku tak pernah lagi beli air. Dia party teh ais. Okay, ni abang ni bagi ni. So kita rasa sedap ke tak kan? Tapi sebelum tu kita sanitize dulu. Alright, jom minum. Bismillahirrahmanirrahim. Memang berlemak. Dan aku suka sebab dia tak terlalu manis. So yang ini yang kurang manis punya aku memang suka. Memang berlemak sayang, sedap. Tapi entahlah. Tu aku cakap, aku punya reaksi sebenarnya bercampur bau. Tapi apa yang pasti pada aku lah kan, lagi elok kalau kata kita berdoa semoga pandemik ni berakhir, supaya sekali lagi akhirnya kita dapat bersolat bahu ke bahu sambil bersalam kiri dan kanan macam dulu-dululah. Dan pada para jemaah yang ada dekat dalam video tu yang tak dapat masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat, aku doakan semoga Allah bagi ganjaran yang sama sebagaimana mereka yang bersolat dekat dalam masjid tu secara berjemaah. Aku terharu dan aku respect betapa taatnya tuan-tuan untuk menunaikan perintah agama. So macam mana pula dengan pandangan korang? Aku pun nak dengar juga, dan aku harapkan korang boleh bagi pandangan yang tak memaki mana-mana pihak, sebab mana tahu komen dan juga cadangan korang ada pihak-pihak masjid yang lain ataupun pihak masjid tu ada baca dan boleh apply dekat dalam real life. At the end of the day, itu yang kita nak, betul tak? Dan akhir kata pepantun, lagu indah, lagu nasyid, bila dialun harmoni terasa. Tak dapat jemaah di masjid, jemaah sekeluarga pun manis juga. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Stay home dan stay safe. I love you, I miss you. Kacauan